telah tarik diri di persidangan Yang Berhormat Seputih. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri di atas inisiatif untuk meminda Akta Suhakam tahun 1999, Akta 597. Pindaan ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk memperkasakan hak asasi manusia di Malaysia. Satu lagi reformasi yang dibawa oleh Yang Berhormat Menteri untuk memperkasakan Suhakam, meningkatkan perwakilan OKU, wanita dan juga menunjukkan keprihatinan terhadap kebajikan terhadap dan juga hak asasi kanak-kanak. Datuk Yang Dipertua, walaupun pindaan ini adalah sangat diperlukan, saya juga faham kenapa sesetengah pindaan ini dibuat dengan motif yang baik. Di sini saya ingin tanyalah, macam dalam pindaan ini yang mana ahli politik atau mereka yang ada latar belakang ahli politik tidak haruslah dilantik jadi Pesuruhjaya. Saya tahu sekarang di dalam di kalangan Pesuruhjaya Suhakam terdapat dua Pesuruhjaya yang ada latar belakang seperti ini, dan salah satu lagi malah adalah bekas calon dalam PRN Selangor, dan bila Pesuruhjaya Suhakam ni jadi calon, dia juga tidak letak jawatan. Jadi adakah mereka ini akan diminta untuk mengundur diri? Datuk Yang Dipertua, berkenaan dengan pelantikan Pesuruhjaya Suhakam, saya ingin mencadangkan bahawa semua anggota Pesuruhjaya ini mereka haruslah dilantik untuk kerja sepenuh masa dan bukan separuh masa. Ini adalah untuk memastikan semua anggota Suruhanjaya berusaha bersungguh-sungguh untuk menangani dan menjalankan aduan terhadap tentang pencabulan hak asasi manusia. Dan kita lihat dalam barisan anggota Suruhanjaya hari ini, bukan semuanya di mana sebenarnya semuanya mempunyai jawatan lain di luar Suhakam. Ada yang terima allowance daripada badan berkanun dan juga badan-badan lain. Macam manakah kita ingin memastikan bahawa barisan Pesuruhjaya ini tidak melibatkan diri dalam keadaan yang mana berlakunya conflict of interest. Kerana kalau mereka terima gaji allowance daripada 2-3 organisasi. Jadi memandangkan struktur sekarang, hanya pengurusi Suhakam diberi gaji yang lebih tinggi dan dikehendaki berkhidmat sepenuh masa. Saya ingin mencadangkan supaya kerajaan meningkatkan allowance bagi semua Pesuruhjaya Suhakam dan menghendaki mereka berkhidmat sepenuh masa. Di sini saya ingin memberi penghargaan kepada beberapa mantan Pesuruhjaya Suhakam yang pernah berkhidmat sepenuh masa walaupun mereka terima allowance yang tidak begitu tinggi. Mereka adalah Gerald Joseph, Tan Sri Othman Hashim dan juga Datuk Loh Yin Peng. Jadi saya rasa ketiga-tiga ini dan juga haruslah dijadikan contoh kepada Pesuruhjaya Suhakam yang sekarang, yang mana mereka haruslah sepatutnya berkhidmat sebagai full time. Datuk Yang Dipertua, Global Alliance of National Human Rights Institution, GANDRI, di dalam show-nya menyatakan bahawa di antara amalan terbaik di dalam pelantikan anggota Suruhanjaya adalah dilakukan di Parlimen. Jadi saya ingin mencadangkan supaya anggota jawatankuasa pemilihan Pesuruhjaya Suhakam ini haruslah diletak di bawah jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Dan Suhakam haruslah memberi laporan tetap selain kepada Menteri dan juga kepada jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Jadi saya rasa ini adalah memastikan Suhakam ini menjalankan tugas mereka dengan baik. Yang akhirnya ada dua soalan. Satu ialah Pesuruhjaya kanak-kanak, yang mana bagi saya ia memang bertindih dengan bidang kuasa Jabatan Kanak-kanak. Jadi macam mana kerajaan nak membezakan kedua-dua agensi ini? Kerana bila laporan bagi kanak-kanak yang nak buat aduan, mereka harus panggil talian Nur di bawah Jawatan Kanak-kanak ataupun Suhakam. Jadi apakah fungsi yang kedua-dua ini? Yang kita tahu Jabatan Kanak-kanak juga tidak mempunyai dana yang cukup untuk menjalankan tugas mereka dengan baik.
Yang akhirnya ialah saya Yang difahamkan Berhormat bahawa Seputih, saya mohon sikit pencerahan, boleh ya? Berkaitan Boleh. hak asasi kanak-kanak, boleh ya? Ringkas. cepat. Sekejap lah, nak tengok di mana. Okey, baik. Yang Mak Seputih, mungkin kita bersetuju supaya pelindungan hak kanak-kanak ini perlu diberi perhatian yang serius, khususnya kanak-kanak yang masih dalam tahanan depo immigration yang dilaporkan masih ramai. Dan dalam Konvensyen Pertubuhan Masyarakat Bersatu mengenai kanak-kanak, UNCRC ini meminta setiap negara anggota mewujudkan ATD, alternatif ataupun pusat perlindungan alternatif kepada kanak-kanak ini, supaya mereka ini tidak ditempatkan bersama dengan tahanan-tahanan yang lain, lelaki, orang-orang dewasa dan sebagainya. Jadi dalam pindaan atau suakam juga penting untuk kita pastikan kanak-kanak ini diberi perlindungan dengan baik. Terima kasih. Seputih. Terima kasih Yang Berhormat Sik. Saya rasa ini adalah tugas baru bagi Pesuruhjaya Kanak-kanak bawah Suhakam ini, tapi saya rasa kita juga harus mempertimbangkan yang mana kita tidak boleh asingkan kanak-kanak dengan ibu mereka. Kalau ibu mereka di bawah tahanan, macam mana kita boleh asingkan kedua-dualah? Saya rasa ini adalah satu masalah. Yang akhirnya ialah saya ingin cadangkan supaya lebih peruntukan diberi kepada Suhakam untuk menjalankan latihan, khususnya di kalangan anggota penguatkuasaan di seluruh negara kita. Kita tahu kita ada anggota penguatkuasaan PPT, PDRM, kita ada juga Jabatan Immigration dan juga yang lain. Saya rasa yang human rights training kepada mereka sebenarnya adalah sangat penting. Saya juga ingin cadangkan supaya lebih peruntukan diberi kepada Suhakam supaya yang konsep tentang hak asasi manusia ini harus juga dimasuk dalam buku teks, dalam media arus utama, supaya negara kita ini akan menjadi satu negara yang mana semua orang akan lebih sedar tentang kepentingan human rights, hak asasi manusia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Seputih. Dipersilakan Yang Berhormat Bayan Baru. Terima kasih Tuan Yang